Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang satu kajian iaitu kekurangan dalam sosiologi kerja seks. Sebelum kami memulakan pembentangan, suka kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya, Andi Husaini bin Mahfud Nukri, memegangkan matriks D202178741. Dan saya, Adlina Syahwana binti Sabili, memegangkan metrik D20212098714. Berikut merupakan keratan akhbar mengenai isu kerja seks. Seterusnya ialah pengenalan. Kerja seks boleh ditakrifkan sebagai perkhidmatan atau persembahan seksual sebagai pertukaran untuk pampasan material. Contohnya termasuk pelacuran, pornografi, pelucutan dan seks melalui telefon. Tetapi dalam kajian ini hanya mengkhususkan kepada pelacuran sahaja. Jadi, pelacuran pula ialah penjualan khidmat seksual seperti seks oral atau hubungan seks. Biasanya untuk wang, namun kadang-kadang juga untuk dadah, barang kemas ataupun hartanah. Okey, dalam kajian ini hanya memfokuskan kepada 5 aspek yang signifikan seperti yang pertama stratifikasi, yang kedua kawalan ke atas keadaan kerja, yang ketiga pengalaman kerja, yang keempat pelarasan kepada kerja dan yang terakhir ialah kesan kepada komuniti. Untuk stratifikasi, kajian mendapati terdapat hierarki dalam setiap peringkat pelacuran jalanan yang mana disusun mengikut kaum, pendapatan, umur, penampilan, penggunaan dadah dan tempat. Kesemuanya membentuk pengalaman harian pekerja. Di banyak bandar, contohnya seperti pelacur hitam, putih dan Latino bekerja di kawasan yang berbeza. Tetapi orang yang berkulit putih akan memperoleh lebih daripada orang yang berkulit lain. Okey, seterusnya kawalan keadaan kerja. Kawalan ke atas keadaan ini biasanya paling rendah di bahagian bawah hierarki, iaitu di kalangan pejalan kaki jalanan. Tetapi terdapat beberapa aspek yang dilihat yang mana pekerja peringkat pertengahan iaitu pekerja di rumah urut dan rumah pelacuran yang mempunyai kawalan kurang terhadap keadaan kerja daripada pelacur jalanan bebas. Untuk pengalaman kerja pula, kajian mendapati yang risiko pendedahan kepada penyakit kelamin berbeza antara pekerja jalanan dan dalaman. Contohnya seperti jangkitan HIV. Jadi untuk kadar jangkitan HIV adalah tertinggi di kalangan pelacur jalanan. Sebab kebanyakan pelacur jalanan ni menyuntik dadah, tetapi jarang berlaku di kalangan gadis panggilan dan di kalangan wanita yang bekerja di rumah pelacuran. Pelarasan kepada kerja pula, satu kajian mendapati bahawa street workers menunjukkan masalah psikologi yang ketara manakala panggilan kanak-kanak perempuan, pekerja rumah pelacuran dan pekerja rumah urut mampu mengendalikan diri mereka dengan baik, menunjukkan kawalan emosi yang baik, menyedari konvensional dan melakukannya dengan baik dalam pendudukan pilihan mereka. Aspek signifikan yang terakhir pula ialah kesan kepada komuniti yang mana pelacuran jalanan dan luar jalan mempunyai kesan yang sangat berbeza terhadap masyarakat. Jadi dalam kajian ini mendapati pelacuran jalanan kelihatan dan sering mengganggu keamanan. Contohnya bila ada masyarakat yang lalu lalang di situ akan mengganggulah, terganggu dengan pelacuran jalanan yang di tepi-tepi jalan pada waktu itu. Sedangkan pelacuran dalaman pula mempunyai sedikit sahaja kesan kepada komuniti. Tetapi sebaliknya, dia banyak memberi kesan negatif terhadap alam sekitar. Sebagai contoh, pelacuran dalaman ni biasanya akan mengambil ubat-ubatan
tetapi mereka tidak melupuskan ubat-ubatan tersebut dengan cara yang betul sehingga menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya adalah pendekatan falsafah. Dalam kajian ni terdapat banyaklah pengkaji yang menyumbangkan falsafah mereka. Salah satunya daripada SARS 1995 menyatakan bahawa jualan buruh seksual adalah salah kerana mereka secara sememangnya mengasingkan atau merosakkan kebahagiaan manusia. Yalah, kita tahulah kan, maksudnya di sini merosakkan kebahagiaan manusia bila mana keluarga adalah pelanggan-pelanggan terutama macam lelaki tu diorang berkeluarga tapi diorang memilih pelacur-pelacur tu untuk memuaskan nafsu mereka. Lepas tu yang pelacur tu pula diorang mengacau orang yang berkeluarga. Lepas tu diorang menyatakan juga bahawa penganalisis yang menerima pandangan ini mengekalkan kerja seks itu memerlukan kutukan mutlak. Seterusnya. Dalam pendekatan ni ada pendekatan yang menentang dan pendekatan yang menyokong. Pertama sekali kita akan menyentuh berkenaan pendekatan yang menentang. Pendekatan yang menentang salah satunya adalah pendekatan radikal feminis oleh Andrea Dworkin dan rakan-rakan 1981-1997. Mereka menyatakan bahawa yang mengurangkan kerja ini adalah lelaki. Sebab yang jadikan wanita sebagai hamba seksual ni lelaki walaupun melibatkan paksaan ataupun secara sukarela. Lepas tu penulis ni juga memihak kepada istilah sebagai wanita ni sebagai pelacur ataupun wanita ni yang disusap. Diorang juga mengecam semua kerja seks ni sebagai ekspresi utama penindasan wanita oleh lelaki. Terusnya. Seterusnya adalah pengecualian struktur kerja. Dalam ni juga menyatakan bahawa pelacuran adalah kekejian dan satu bentuk penindasan kejam oleh Hogarth dan Finstad 1992. Lepas tu, diorang juga cakap ada lebih banyaklah berdasarkan pendapat peribadi diorang. Diorang walaupun kajian diorang tidak capai objektif diorang, tapi diorang sudah awal-awal lagi diorang cakap yang pendapat diorang sendirilah, pendapat peribadi. Ya. Ini adalah pendekatan yang menyokong. Dari pendekatan yang pertama adalah daripada sisi liberal, iaitu termasuk penganalisis feminis dan bukan feminis. Dalam tu, perkhidmatan seks komersial yang konsisten adalah pekerjaan yang sah dan berharga yang berbeza sedikit daripada pekerjaan lain. Di sini maksudnya diorang jadikan kerja seks tu sebagai kerja seperti biasa, macam kita kerja sebagai kerani ataupun kerja-kerja lain sebagai guru ke apa, tapi diorang jadikan kerja seks ni sebagai kerja biasa dan tiada beza dengan dari segi pendapatan lah berbeza dan kerja ni senang dilakukan. Terusnya. Ini juga diorang menyokong kerja seks ni tidak berbeza dengan kerja lain oleh Ellen MacLeod. Beliau berpendapat bahawa pelacuran adalah seperti kerja wanita dan kedua-dua pelacur wanita dan seks terbata wanita lain untuk barangan walaupun bukan dalam hal seks. Maksudnya wanita dan wanita tu boleh ditukar. Walaupun bagi kita budaya tu sangat tidak baik, tapi bagi diorang itu seperti kerja biasa. Next. Ini adalah kajian sosial kerja seks. Dalam jadual ni, kajian ini menunjukkan tentang persetujuan sosialisme tentang aspek-aspek yang perlu dititik beratkan dalam mencegah penyebaran kerja seks ini. Dan sentiasa menjadi cabaran bagi pemerhati untuk menggantung penghakiman nilai mengenai topik yang sangat dikenakan. Tetapi adalah penting bahawa subjek ini diperiksa secara objektif yang berkemungkinan. Okey, kita tengok di jadual ni adalah peratusan yang setuju mengenai langkah-langkah untuk mengatasi kes ni lah, kerja seks. Jadi sini yang paling tinggi adalah strict law to control pornographic books and movies. Maksudnya sini perlulah macam law yang lebih strict lah untuk mengelakkan daripada pornografi dalam buku-buku ataupun movie. Jadi
situ yang paling banyak setuju sebab itu jalan langkah-langkah yang paling terbaik mungkin. Lepas tu yang paling rendahnya adalah 45% iaitu male strippers at clubs should be illegal. Maksudnya lelaki yang telanjang ni patut dikurangkan. Sebenarnya pada pendapat mereka lah kan sendiri, lelaki ni tidak pun menjejaskan apa-apa. Jadi kalau itu salah satu cara yang diorang lakukan, kurang berkesan lah gitu. Okay, seterusnya. Kajian ni diorang tidak dapat mencapai objektif yang sepenuhnya. Salah satunya adalah disebabkan oleh kelemahan metodologi. Banyak kajian pekerja seks yang rosak disebabkan oleh kelemahan metodologi ini, yang mana sesetengah penulis gagal menerangkan bagaimana dan di mana mereka menghubungi subjek penyelidikan. Diorang memang buat penyelidikan tu, tapi diorang gagal untuk menerangkan bagaimana dan di mana diorang menghubungi subjek penyelidikan tu. Okey, untuk alasan lain pula, kajian ni gagal untuk memasukkan kumpulan perbandingan, iaitu bukan pelacur yang dipadankan dengan ciri latar belakang, contohnya macam umur dan kelas sosial. Jadi, mustahil untuk mengetahui sama ada penemuan yang dilaporkan untuk sampel pelacur berbeza dengan ketara daripada yang bukan pelacur. Seterusnya adalah pengabaian lelaki. Tingkah laku seksual lelaki kurang dikekang secara sosial daripada aktiviti seksual wanita. Wanita ni ada yang dilabel sebagai gadis baik dan gadis yang jahat. Tapi lelaki pula terlalu kepada penilaian yang kurang dikotomi. Maksudnya sini hanya wanita yang dijadikan isu dalam kerja seks ni. Kalau lelaki yang terlibat pula kurang dititik beratkan. Manakala perempuan rambang pula akan digelar sebagai slut. Manakala pergaulan lelaki adalah lencana kehormatan. Wanita-wanita yang rambang ni akan terus sahaja dicop sebagai slut. Tapi kalau lelaki yang walaupun lelaki tu rambang, dia pergi tegur perempuan dan kacau perempuan tu, dia hanya dikategorikan sebagai lencana kehormatan. Tidak pun digelar yang seangkatan dengan slut. Lepas tu dalam budaya yang lebih luas, pekerja seks adalah wanita yang menyimpang. Sedangkan pelanggan dilihat sebagai lelaki biasa. Maksudnya sini, pekerja seks tu adalah wanita kan. Jadi wanita tu hanya pandang terpesong lah. Jadi kalau lelaki tu yang sebagai pelanggan, diorang tidak pun dijadikan isu. Tapi stigma ni jauh lebih rendah lah daripada apa yang dialami oleh pelacur. Seterusnya. Okey, dalam satu kajian sepatutnya perlu melibatkan banyak campur tangan daripada organisasi ataupun kumpulan penyelidik yang lain. Tetapi dalam kajian ni tidak banyak penyelidikan mengenai campur tangan terancang dalam kerja seks di pihak kumpulan minat dan penyedia perkhidmatan. Kebanyakan kajian hanya mengkaji kepada pelakuan individu yang bermaksud pelacur jalanan atau subjek lelaki dalam eksperimen pornografi. Padahal dalam objektif yang sepatutnya, diorang memerlukan kajian mengenai sektor tertentu industri seks. Maksudnya secara meluas tentang kerja seks. Tetapi dalam kajian ini hanya mengkhususkan kepada pelacuran. Padahal diorang memerlukan lebih banyak lagi industri seks seperti agensi pengiring, rumah pelacuran, rumah urut, agensi seks telefon, dan firma pornografi untuk memberi tumpuan kepada bagaimana mereka merekrut, melatih dan mengurus pekerja, mengenai hubungan sosial dalam agensi, mengenai tidak balas mereka terhadap kawalan dan ancaman luar dan dinamik organisasi lain. Sebagai kesimpulan, kesusasteraan mengenai kerja seks kurang dalam beberapa aspek. Terlalu ramai penganalisis membuat generalisasi yang tidak wajar. Pembetulannya sini mudah, hadkan saja kesimpulan penyelidikan kepada subkumpulan yang dikaji dan bukannya menyatukan semula kerja seks dan pelacuran, memisahkan dan menganalisis jenis kerja seks tertentu. Tuntutan esensialis bermasalah kerana ia berasaskan sebahagian besarnya, jika tidak sepenuhnya, mengenai penilaian nilai penganalisis atau agenda politik
dan bukannya hasil penyelidikan. Sebarang kajian semula kesusasteraan empirikal akan memberikan cabaran kepada anda yang hebat tentang sifat asas kerja seks. Sekian, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.